Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh sah kepimpinan Surah An-Nur, Puteri Kelang, tuan pengurusinya, timbalannya, Fadil Ustaz atau Imam Tuan Bilal dan semualah ahli dan kuasa dan semua yang hadir pada malam ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah Ta'ala, pada malam ni sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, ke surau ini, yang mana hadirnya kita tidak lain tidak bukan adalah untuk menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian seterusnya dah sama-sama kita ada di dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, Allah bimbing kita, Allah Ta'ala kekalkan hidayah dalam diri kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan rahmati oleh Allah SWT, kita terus menyambung pengajian kitab kita, tafsiran ayat Ya ayyuhalladzina amanu, yang mana kita masih lagi bicarakan tentang seruan tentang wuduk, tuan-tuan. Yang mana seruan tentang bersihkan hati dan anggota badan sebelum menghadap Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salah, bila kamu hendak mengerjakan sembahyang, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi Allah perintahkan kita mengambil wuduk terlebih dahulu. Baik, pada malam ni tuan-tuan, kita masuk berkaitan dengan tayammum, merupakan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wuduk ni dengan air. Tayammum menggunakan debu atau tanah lah. Baik, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini dia ayat seruan ini juga. Di dalam ayat yang panjang ini, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 ni, Allah berfirman juga tentang tayammum. Jadi dua di sini, tentang wuduk dan juga tayammum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bila kamu nak mengerjakan sembahyang pada kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuh muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku dan sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu berjunub, berhadas besar, maka bersucilah dan mandilah. Jadi mandi junub ini juga termasuk bersuci juga. Hadas, kita berhadas besar, maka kita mandi wajib. Dipanggil mandi junub. Junub ni maksud dia wal jaril junub, jiran yang jauh. Al junub tu jauh. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan junub, kita tak mandi, kita ni jauh. Jauh daripada apa? Daripada ibadah. Kalau boleh sebelum kita nak tidur tu,
cuba mandi junub. Maksudnya supaya kita tidur dalam keadaan kita boleh baca doa. Kalau tak, kita tidur mungkin mengigau atau apa-apa, hantu, malang. Kita tidur dalam keadaan junub. Tak ada masalah kita nak tunggu subuh, sebelum subuh nak bangun. Tapi sebolehnya kita tidur dalam keadaan berwuduk. Kita boleh baca ayat kursi, boleh baca 4 qul dan sebagainya. Baik. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air. Ini kalau sakit. Wa in kuntum marda. Kerana Islam ni masya-Allah, hukum tu dia akan berubah. Maksudnya apa? Kita dalam Islam ni ada rukhsah, kelonggaran. Kalau dah tak boleh ambil wuduk, dia sakit, ambil wuduk je dah, tayammum. Ataupun aw ala safarin, atau dalam pelayaran, musafir. Musafir ni di gurun lah, padang pasir, tak jumpai. Kita ini pergi highway semua ada RNR. Melainkan tangki air itu habis air. Ini dulu, orang dululah. Nah, bermusafir di padang pasir, gurun Sahara, tak ada air. Maka boleh bertayammum. Aw jaa ahadun minkum minal gha'it. Atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Lepas buang air besar ke air kecil ke, maka dia dalam keadaan berhadas. Aula mastumun nisa, atau kamu sentuh perempuan. Ini perkara yang membatalkan wuduk lah. Falam tajidu ma'an. Ini dia. Dalam bahasa Arab ni panggil syahid. Kalau dalam kita hafal matan tu, matan fiqah ke, matan faraid ke, matan tajwid ke, antara soalan dia dia syahid tentang tayammum. Dia? Jadi bawakan ayat ini, surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ni, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi di sini juga panggil apa? Dalil. Kan ada orang dia suka tanya dalil. Mana dalil? Orang yang tanya dalil ni orang alim kan. Tapi ada juga orang jahil tanya dalil. Ada juga. Jahil murakkab tanya dalil. Dalil. Saya kalau tak ada dalil, saya tak terima. Tanya dalil tu apa? Entah. Dalil betul. Tanya dalil ketuk kepala dia. Tanya dalil ni sedar dirilah sama. Kita tu latar belakang kita belajar apa, kan? Kalau kita tak tahu, tak payah sibuk tanya dalil, kan? Tapi tak apalah, tak jadi masalah nak tanya dalil pun tanyalah, tak apalah. Jadikan supaya bertambah ilmu pengetahuan, okey, boleh, tak apa je, boleh je. Tapi kalau tanya dalil ni saja-saja je. Nak menyusahkan ustaz tu, nak menyusahkan tok guru yang mengajar. Saya tanya dalil, ustaz tu tak boleh jawab. Dalil saya tak tahu. Saya lupalah, saya buka share Google kejap. Apalah ustaz ni? Nama ustaz, ilmu tak ada. Jadi kalau tanya dalil tu tujuan nak mengemehkan ataupun jatuhkan maruah guru tu kan, tak payah tanya. Baik. Falam tajidu ma'an fatayammamu, sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayammum dengan apa? Fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayammum dengan tanah debu yang bersih. Ini juga keistimewaan bagi Nabi sallam. Umat Nabi sallam ni diberikan keistimewaan boleh bertayammum, menggantikan air. Famsahu biwujuhukum wa aydikum min. Yang bersih itu iaitu sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu. Tayammum ni sapu muka dan tangan. Kaki dengan apa? Tangan, kaki tak payah. Maknanya
Basuh muka dan basuh. Dia bukan basuh, dia sapu. Fatayammamu. Tayammum ni sapu. Tepuk, sapu. Dan dia, kita maklumlah, dia debu, dia bukan air. Jadi tak perlulah kita meratakan. Dia hanya sekadar menggantikan wuduk sahaja. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak mau menjadikan kamu menanggung kesusahan, kepayahan. Allah Ta'ala ni tak nak susahkan kita. Ini rahmat Allah Ta'ala. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi dia hendak membersihkan, mensucikan kamu. Jadi ada hikmah dia lah tuan-tuan. Debu tu, tayammum tu menggantikan wuduk. Maknanya Allah Ta'ala nak bersihkan kita. Yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Allah Ta'ala sempurnakan nikmat, tuan-tuan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku. Nikmat Allah ni, Allah beri pada kita, tuan-tuan, sempurna. Kalau kita ada apa-apa, tuan-tuan, masalah, ujian dan sebagainya, jangan kita rasa ada lagi lah nikmat aku tak dapat. Ada lagi lah. Allah dah sempurnakan dah. Nikmat apa lagi? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat udara. Semua ni nikmat belaka. Jangan kita bila susah je, tak tahulah aku ni, Allah asyik uji aku. Jangan. Allah dah beri nikmat pada kita. Allah sempurnakan dah. Dan ujian ni Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita. Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita. Kafarah, atau kita kata apa? Karma. Karma ni jangan pula orang jatuh motor, tuan-tuan kata padan muka, buat jahat lagi kat orang, dah kena karma. Jangan, bukan macam tu. Maknanya bila dia jatuh motor tu, dia sakit, patah ke, jahit dan sebagainya, Allah Ta'ala ada hikmah lah di sebalik tu, supaya dia dekat dengan Allah ke, supaya dia bertambah banyak dia mengingati Allah Ta'ala ke dan sebagainya. Jadi bukan semua benda kita kata karma. Itulah orang jahat memang macam tu, kena karma lah tu. Taklah, tak boleh sebarang-barang kita kata, tuan-tuan. Baik, jadi Allah Ta'ala hendak menyempurnakan nikmatnya. Hendak menyempurnakan nikmatnya pada kamu. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Itulah Allah Ta'ala nak kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dalam seruan ini Allah Ta'ala memerintahkan orang yang beriman supaya bertayamum jika gagal mendapatkan air. Jadi tak jumpa air, tuan-tuan. Dia tayamum ni panjanglah syarat-syarat dia. Maknanya kena cari air terlebih dahulu. Dan dia nak pergi dapatkan air itu terhalang, perjalanan yang jauh. Ataupun ada binatang buas ke. Ataupun dia nak kena beli, keluarkan duit yang banyak, dia pun tak ada duit. Adalah sebab-sebab dia. Baik, ketika itu mereka dibenarkan mengambil tanah debu yang bersih dan menyapunya ke muka dan serta kedua-dua belah tangan. Baik, kata pengarang, sungguh agung syariat Islam. Islam memberikan pelbagai kemudahan kepada penganutnya. Islam ni, tuan-tuan, dia banyak bagi kemudahan kepada umat. Islam bagi kemudahan kepada umat Islam. Banyak yang mudah. Allah Ta'ala berfirman apa? Al-Quran itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah mudahkan, yassarnal Qur'an. Allah mudahkan Al-Quran. Jadi kita baca, kita faham, kita tadabbur, mudah-mudah. Urusan hidup kita, urusan ibadah, apa juga urusan ni, Allah beri banyak kemudahan. Tak tahulah kalau kita rasa susah dengan Islam ni, wallahu alam lah. Susahlah Islam ni. Kalau berniaga ikut Islam ni payah. Nak yang halal je, nak yang bersih je,
yang sama-sama tak nak, yang syubhat tak nak, susah Islam. Islam mudah, tapi kita yang rasa susah. Baik, sesiapa yang merenungi rukhsah ini, kata pengarang, kalau kita renung kemudahan rukhsah yang Allah Ta'ala berikan ini, maka dia akan mendapat manfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita renung, banyak sebenarnya kemudahan Allah beri kepada kita. Contoh mudah solat lah. Solat kita ni berapa waktu je? 5 waktu sahaja. Kan? Tuan-tuan maklumlah. Nabi SAW pada awalnya naik dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Berapa solat? Berapa waktu? 50. Dah mudah kita. Apa lagi dalam bab taubat. Taubat tak perlu bunuh diri. Dan pakaian yang kena najis, basuh. Ataupun najis mughalladhah, anjing dan khinzir, maka disamak. Umat terdahulu, dia pakaian tu kena najis, gunting buang je. Kalau nak taubat, bunuh diri. Dahsyat. Jadi banyaklah kemudahan-kemudahan rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayammum hanya diberikan kepada umatnya. Tayammum ni tuan-tuan, menggantikan wuduk ni khusus bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak ada. Khusus kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman, penutup rahsia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah Al-Yaman ni radhiyallahu anhu, dia ini penutup ataupun yang menyimpan rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ni dia ada gelaran-gelaran dia. Contoh Abu Hurairah, gelaran dia Hurairah tu. Sebab dia suka dengan apa? Kucing. Atau siapa lagi kan? Salman Al-Farisi. Dia Al-Farisi tu apa? Parsi. Apa lagi tuan-tuan? Adalah sahabat-sahabat Nabi sallam ni, dia ada gelaran-gelaran di belakang dia. Dia panggil kunyah. Baik, kata Huzaifah, Nabi sallam bersabda, "Faddalna 'alan nasi bi thalasin." Kata Nabi sallam, kita mempunyai 3 kelebihan berbanding semua manusia. Maknanya umat-umat yang lain lah, manusia yang lain. Umat Nabi sallam ni dia ada 3 kelebihan. Yang pertama, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah. Barisan kita dijadikan barisan malaikat. Apa maksud tuan-tuan? Barisan kita dijadikan barisan malaikat. Maksudnya malaikat bersama dengan kita lah. Antara contoh kita solat, dan kita selepas imam baca waladdallin, kita kata amin, maka malaikat juga mengatakan amin. Bila sama amin kita dengan amin malaikat, maka dia ampunkan dosa-dosa kita. Maknanya barisan kita, barisan para malaikat. Maknanya malaikat bersama dengan, contohnya orang yang menuntut ilmu, orang yang mendoakan kebaikan. Maknanya mudah terfaham, kita bersama dengan malaikat, bersama dengan orang yang beriman, bertakwa. Kemudian ini pasal tayammum ni, waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Ini masjid, ini pasal masjid, bukan boleh tayammum. Seluruh tanah dijadikan masjid bagi kita. Semua tanah tuan-tuan di muka bumi ni semua dijadikan boleh dijadikan masjid. Tapi pastikanlah tempat tu tak ada tai kucing tuan-tuan. Jangan asal semua tanah boleh jadi masjid, kita semayang semua tempat, rupa-rupanya ada tai kat situ. Pastikan terlebih dahululah tak ada najis. Itu secara zahir, mata kasar tengok tak ada apa. Ampas sejadah, semayanglah. Tak jadi masalah. Dia kalau orang di pasar malam tu, banyak benda alasan dia nak semayang. Kiblat tak tahulah. Kiblat tak tahu. Kain pelikat tak bawa lah.
itulah, inilah, malu nak sembahyang, orang tengok lah. Jadi alasan itu tak boleh diterima. Kerana seluruh bumi Allah Ta'ala ni, kata Nabi SAW, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Seluruh tanah ni jadi makan masjid. Tu yang orang datang solat Jumaat lambat-lambat tu, dia solat kat luar kan. Okey lah tu. Solat kat tanah bumi Allah Ta'ala luar. Hari Jumaat bila tah hujan lebat. Tengah nak takbir tu hujan lebat. Di surau saya tu luar surau depan pada imam tu ada kemah. Jadi dah hujan, orang sembahyang kat situ. Jadi sebelum saya takbir, saya buka, saya cakap lah, mana boleh sembahyang depan, belakang. Imam belakang ni. Ada juga yang sembahyang bawah kemah tu. La ilaha illallah. Baik engkau je jadi imam. Jadi tuan-tuan, sebab tu kalau yang datang solat Jumaat tu lambat, solatlah kat luar tu. Mana bumi Allah Ta'ala ni semua dijadikan masjid. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najdil ma'a. Dan seluruh debu suci dibenarkan jika gagal mendapatkan air. Debu-debu ni daripada, kalau tanah yang kering tu kan, dia jadi debu kan. Kita kikih-kikih jadi debu. Kadang-kadang kita pun muskil nak ambil debu apa ni. Debu pasir ke debu apa. Dia maksudnya, contohnya apa, tanah tu yang dah kering tu, ambil kita hancur-hancurkan dia, jadi debu. Maknanya kita boleh usap pada muka kita untuk kita tayammum. Bukan pasir lain. Kita masuk tangan dalam pasir keluar. Ada juga ada debu-debu, tapi dia lain. Dia nak yang tu, debu tanah tu. Jangan pula ambil debu kat tingkap tu. Bukan. Debu tanah yang kering tu. Baik, Abu Umamah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanku memberikan kelebihan kepadaku ke atas seluruh nabi. Kata Abu Umamah, dia menyatakan Nabi SAW bersabda, Allah berikan kelebihan kepada aku ke atas seluruh nabi. Kelebihan nabi ni ke atas seluruh nabi yang lain. Apakah ini satu boleh tak berbangga macam tu? Bagi contoh orang alim lah. Dia kata, antara orang alim yang ramai-ramai ni, aku yang paling alim. Boleh ke cakap macam tu? Bagi orang alim biasa, umat biasa tak boleh lah. Tapi bagi Nabi SAW boleh. Sebab apa? Sebab dia penutup pintu kenabian. Penutup dah. Nabi bersabda, ada binaan yang cantik lah binaan tu. Kemudian ada satu bata tak ada. Bata, tuan-tuan, contoh kita buat binaan, kita tinggalkan satu bata, jangan masuk. Maka perumpamaan Nabi SAW, Nabi ni masukkan yang lopong tu, masuk. Maka sempurnalah binaan itu. Itulah perumpamaan baginda Nabi SAW. Menunjukkan Nabi-Nabi yang lain pun juga keistimewaan dia hebat juga. Cuma Nabi ini menyempurnakan. Orang yang awal dengan orang akhir, mana lagi hebat? Mana lagi hebat? Kalau para sahabat, awal kita, akhir. Kemudian, mana lagi mulia? Sahabat. Tapi Nabi SAW, dia paling akhir, dia paling mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, Tuhanku memberikan kelebihan kepadaku ke atas seluruh umat dengan 4 perkara. Dia ada 2 sini tuan-tuan. Satu, kelebihan Nabi SAW ke atas seluruh Nabi. Kemudian, kelebihan aku ke atas seluruh umat. Maknanya, ke atas Nabi pun Nabi lebih, ke atas umat pun Nabi SAW lebih. Atau, umat Nabi SAW ni melebihi umat yang lain. Contoh, kita umat akhir zaman, umat yang terakhir, umat yang pertama akan memasuki syurga.
Nabi SAW melintasi titian siratal mustaqim. Dan Nabi berdoa, selamatkanlah, selamatkanlah. Lepas masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuhanku memberikan kepadaku ke atas seluruh umat dengan 4 perkara, iaitu aku diutuskan kepada seluruh manusia. Nabi SAW ni tuan diutus pada seluruh manusia. Maknanya apa firman Allah Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Walaupun Nabi SAW nabi yang terakhir, tapi hakikatnya nabi ini diutuskan oleh Allah Taala untuk seluruh umat manusia. Baginda Nabi SAW dijadikan seluruh tanah sebagai masjid. Ini yang diulanglah tadi kan. Dan suci untukku dan umatku, dimanapun saya melihat seseorang dari umatku menunaikan solat, maka di sanalah masjid. Nabi SAW bersabda, kat mana dia tengok umat dia solat, kat situlah masjid. Ketika mana Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, mula-mula Nabi buat apa? Bina masjid. Ussisa ala taqwa, bina masjid. Nak bina masjid dulu-dulu mudah je. Semayang situ, bubuh sikit apalah, bumbung entah ada ke tidak, tak tahu. Ni masjid lah. Hari ni nak buat masjid mau berpuluh juta lah kan? Nak buat surau pun juta kot kan? Dulu mudah je. Kerana zaman dahulu dia tak perlulah nak nak bina yang hebat-hebat. Maknanya mana solat, situlah masjid. Maka di sanalah masjid dan kesuciannya, dan aku memperoleh berkat ketakutan yang dilemparkan dalam hati para musuhku selama 1 bulan. Allah Ta'ala campakkan rasa takut, gerun dalam hati musuh Nabi SAW ini. Sebulan dah takut dah. Contoh mudahlah, sebelum sebulan nak perang dah takut dah. Saya ingat dulu masa belajar asrama dulu, kan sikit-sikit gaduh, sikit-sikit bertikam lidah, ajak gaduh. Okey, malam ni lepas isyak. Nak menunggu lepas isyak tu berdebar, duk-dak. Masa budak-budak lah suka bergaduh. Sekarang tak suka gaduh. Dengan orang rumah pun tak gaduh. Petua tak nak gaduh ni tu kan banyak diam. Diam tak gaduh. Diam. Orang kata buat pekak je. Jadi tuan-tuan, berdebar tu. Kalau kita nak gaduh dengan orang, berdebar kan. Ajak, okey, jom pergi padang. Petang ni. Kita lawan. Biasa itu yang cabar tu menang. Kalau dia cabar tu kalah, malu. 2 kali malu. Dah cabar, kalah pula. Sebaiknya elaklah tuan-tuan, bergaduhan ni. Jadi sebulan tuan-tuan musuh dah ketakutan, takut dah. Ini keistimewaan Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Dan dihalalkan bagi kita harta rampasan perang ghanimah. Maknanya harta ghanimah ni halal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Perang, dapat harta, ambil. Baik. Jabir radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak diberikan kepada sesiapa pun sebelumku. Ini tuan-tuan, hadis ni diriwayatkan 3 sahabat lah. Huzaifah, Abu Umaymah, Jabir radhiyallahu anhu. 3 sahabat Nabi sallallahu meriwayatkan hadis Nabi SAW. Baik. Jabir radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak diberikan kepada sesiapa pun sebelumku. Aku menang dengan ketakutan yang berlaku selama 1 bulan. Lebih kurang hadis yang sebelum itulah tuan-tuan. Cuma Nabi sebut aku menang dengan ketakutan yang berlaku selama 1 tahun, 1 bulan. Musuh dah sebulan dah takut. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid. Sama dengan hadis tadi. Dan suci. Maka sesiapa pun dari umatku yang ingin menunaikan solat, maka solatlah
dan dihalalkan untukku harta rampasan perang ghanimah yang tidak dihalalkan kepada sesiapa pun sebelumku. Sebelum Nabi SAW, syariatnya tak halal harta ghanimah, harta rampasan perang tak halal. Tetapi bagi umat Nabi SAW, syariat Nabi SAW halal harta rampasan perang, harta ghanimah tu halal. Aku dapat memberi syafaat. Dan Nabi SAW dapat beri syafaat, dapat beri pertolongan. Kisah dia apa tuan-tuan? Ketika mana umat Nabi SAW, bukan umat Nabi SAW, seluruh umat pergi jumpa Nabi Adam, pergi jumpa Nabi Musa, pergi Nabi Ibrahim, pergi jumpa Nabi ni, minta tolong. Tak tahan dah ni. Bila nak hisab nak mula ni bila ni? Semua tak boleh tolong. Akhirnya ringkas pergi kepada Nabi SAW, Nabi kata, sayalah. Maka Nabi SAW sujud kepada Allah SWT, minta agar disegerakan, dimulakan hisab, maka Allah Ta'ala perkenankan. Itu syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu diutuskan secara khusus kepada kaumnya. Nabi lain, dia diutus khusus hanya bagi kaum dia sahaja. Sedangkan aku diutuskan kepada umat semuanya. Nabi SAW ni seluruh umat. Ini tuan-tuan keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana yang disebutkan di atas, tayammun dibenarkan ketika seseorang itu gagal mendapatkan air. Sama ada secara indrawi atau syar'i. Hal ini dijelaskan dalam syair di bawah. Ada syair tuan-tuan tentang dibenarkan kita tayammun gunakan debu jika gagal mendapatkan air. Syair dia berbunyi, wahai orang yang bertanya sebab tayamum dibenarkan, iaitu 7 perkara yang membuatkan kamu tenang mendengarnya. Pertama, tak ada air, boleh tayamum. Yang kedua, ketakutan. Air ada tapi takut. Tak boleh nak dapatkan air itu kerana ketakutan, binatang ke apa ke. Yang ketiga, ada keperluan. Contoh mudah, kalau tak minum air itu mati. Minum air tu mati. Jadi kalau tak boleh guna tayamum, dia nak minum, dia perlu kepada air tu. Ini kalau baca bab tayamum ni, bab fiqh tayamum ni panjanglah tuan-tuan. Jadi secara ringkasnya, ada keperluan air tu tak boleh nak guna, maka boleh tayamum. Kemudian sakit yang tenat, dia sakit, memang tak boleh guna air. Ada kisah tuan-tuan, sahabat Nabi SAW, dia cedera lah kepala dia, tubuh dia cedera. Maka bila dia cedera, dia tanyalah pada orang. Dia kata, macam mana ni kepala dia, adakah dia perlu basuh? Contoh dia nak mandi wajib contohnya, ataupun dia tayamum. Ada orang jawab, tak boleh, kena mandi, kena guna air juga. Kawan tu mandi, basahkan air, gunakan air pada tubuh dia, akhirnya dia mati tuan-tuan. Maka bila Nabi SAW tahu, Nabi murka. Nabi kata apa? Kamu telah membunuh dia. Sebab itu kalau nak tanya orang ahli dia. Fas'alu ahla dzikri. Tanya ahli zikr, orang yang tahu. Dan orang yang tak tahu jangan jawab. Ini dia serba tahu. Kalau tak tahu, saya tak tahu, wallahu alam, tak tahu. Jangan pandai jawab. Kalau pandai jawab, pandai memandai-mandai jawab, mati kawan tu. Nabi bersabda, kamu telah membunuh dia. Jadi kalau sakit yang tenat, maka tak apa, dia bolehkan bertayamum. Kemudian tulang yang patah dan luka, kemudian cedera yang parah lah, tak boleh digunakan, boleh bertayamum. Baik. Sementara itu Zakaria Al-Ansari menyatakan 21 sebab tayamum dibenarkan dan kesemuanya kembali kepada hakikat yang telah kami sebutkan. Ini Zakaria Al-Ansari ni dia kata ada 20 sebab tayamum. Tadi kita sebut berapa je. Zakaria Al-Ansari kata ada 20 sebab.
Cuma kata pengarang, kesemuanya itu 20 sebab tayamum tu kembali kepada hakikat yang telah kami sebutkan. Ini yang sebutkan tadi, mungkin huraian dia lebih lagi sampai kepada 20. Ini yang dinyatakan oleh Zakaria Al-Ansari. Baik, sebab-sebab tayamum dibenarkan. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan sebab tayamum dibenarkan. Tayamum bermula pada tahun yang keempat dan kelima hijrah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan jalan, iaitu di padang pasir. Rantaiku terputus dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mencarinya. Ini tuan-tuan tentang boleh bertayamum apabila kita bermusafir tak dapat air. Jadi ada kisah dia. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dia dengan Nabi sallallahu di tengah melakukan perjalanan di tengah jalan padang pasir, rantai Aisyah radhiyallahu anha terputus. Maka Nabi sallallahu usaha cari rantai tersebut. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar kisah ni. Begitu juga sahabat-sahabatnya, mereka tidak mempunyai wuduk. Sahabat-sahabat lain dengan Nabi sallallahu cari, dan mereka dalam keadaan tidak ada wuduk, dalam keadaan berhadas. Kemudian sahabat menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat mencari rantainya yang terputus? Mereka tidak mempunyai wuduk dan tidak membawa air. Jadi oleh kerana berhenti di tengah jalan, duk mencari rantai Aisyah yang hilang ni, cari tuan-tuan, dan mereka pun tak bawa air bersama mereka, maka tak boleh nak berwuduk menggunakan air. Maka Aisyah berkata, Abu Bakar mengkritik dan mencubit pinggangku sehingga aku tidak dapat bergerak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di pahaku. Jadi disebabkan Aisyah ni, jadi semua orang pakat duk cari rantai dia. Jadi Abu Bakar ni, ayah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah Aisyah, marah dia. Maka dia kritik dan dia cubit pinggang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita kalau ada anak perempuan, dia tak berapa nak layan suami dia, ataupun dia tak tunaikan tanggungjawab dia, boleh kita ajar dia sikit. Bukan rotan lah, tapi boleh marah-marah sikit, walaupun dia dah ada suami. Seperti mana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita bagi laluan pada azan insya-Allah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Akhir tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Aisyah berkata, Abu Bakar mengkeritik dan mencubit pinggangku sehingga aku tidak dapat bergerak kerana Rasulullah SAW berbaring di pahaku. Kemudian baginda terjaga dalam keadaan tidak mempunyai wuduk, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tayammum. Maka ini sebab asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tayammum tuan-tuan, iaitu ketika mana Nabi SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha bersama sahabat bermusafir, tak ada air, dan Nabi SAW ketika itu dia berbaring di paha Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia dijaga, dia tak ada wuduk, maka turunlah ayat tayammum. Maka sahabat Nabi SAW pun semualah bertayammum, maka menjadi syariat lah tayammum, tuan-tuan. Cukuplah sekadar tu kita berhenti pada malam ni, tuan-tuan. InsyaAllah masih lagi tayammum, tuan-tuan, tak habis lagi. Kita sambung pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam.
yang baik daripada Allah Ta'ala, salah disilap daripada kekurangan kejahilan dari saya mohon ampunlah pada Allah Ta'ala. Doa dengan tuan-tuan, puan semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.